Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Pak Goh. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kuasa melulus projek di bawah Perbelanjaan Pembangunan terletak di bawah kuasa Kementerian Ekonomi, dahulunya dipanggil Unit Perancang Ekonomi, tetapi sebelum ini Unit Perancang Ekonomi adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Selepas pentadbiran ini mengambil alih dan penyusunan semula kementerian-kementerian, Kementerian Ekonomi kini bertanggungjawab dalam aspek kelulusan projek DE termasuk urusan penapisan dan penilaian, menetapkan skop dan akhirnya menetapkan kos serta ceiling peruntukan projek-projek DE. Selepas ia telah dinilai dan diluluskan dan ditetapkan kosnya di Kementerian Ekonomi, barulah projek itu akan ke peringkat perolehan. Dan Kementerian Kewangan pula selepas itu bertanggungjawab dalam urusan perolehan dan penyediaan aliran tunai tahunan berdasarkan kelulusan yang telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi. Projek-projek DE yang diluluskan oleh Kementerian Ekonomi akan dilaksanakan oleh kementerian berdasarkan peranan dan fungsi masing-masing. Dan di akhir proses ini, pemantauan projek pula akan dijalankan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ataupun ICU yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mekanisme yang diwujudkan dengan tiga bidang kuasa yang berbeza ini adalah untuk memastikan elemen semak dan imbang diamalkan dalam kelulusan dan pelaksanaan projek-projek DE. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Pak Goh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan tadi. Saya fikir tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan keberkesanan urusan-urusan yang berkaitan dengan pembangunan dan keuangan. Cuma apa yang saya ingin tanya ialah sudah setahun kerajaan ini ditubuhkan, tapi nampaknya di kalangan rakyat malahan penganalisis ekonomi pun masih belum yakin tentang proses pemulihan ekonomi negara setakat ini, malahan ada yang mengatakan gagal. Jadi satu daripada sebabnya ialah jawatan Menteri Keuangan itu yang disandang oleh Perdana Menteri. Di sini pun pernah disuarakan supaya diasingkan. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, bersetuju tak? Sudah sampai masanya supaya Amat Berhormat Perdana Menteri melantik seorang Menteri Keuangan sepenuh masa. Mungkin Yang Berhormat dilantik sebagai Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Goh. Puan Yang Di-Pertua, saya tak nampak macam mana soalan tambahan itu berkaitan dengan soalan asal. Soalan asal tanya bidang kuasa projek DE, tapi soalan tambahan ialah soalan politik lah, tapi tak apa, saya boleh jawab. Saya tak bersetuju Yang Berhormat Pak Goh. Kerana kalau kita lihat kepada pemulihan ekonomi negara, kan, masalah yang sebelum ini ditinggalkan oleh pentadbiran-pentadbiran yang dahulu ialah masalah struktur. Masalah struktur ini termasuklah soal penglibatan aktiviti ekonomi kita di dalam aktiviti-aktiviti yang bernilai tinggi. Kita juga perlukan industri dan juga dengan izin growth narrative yang baru. Kemudian kita juga ada masalah dari segi pasaran buruh kita. Bila kali terakhir kerajaan sebelum ini benar-benar menumpukan kepada reformasi pasaran buruh? Bila kali terakhir kita benar-benar berbincang mengenai gaji? Bila kali terakhir kita benar-benar berbincang mengenai bentuk-bentuk pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi? Jadi tugas Kementerian Kewangan, tanggungjawabnya adalah fiskal, iaitu menguruskan aliran tunai, kutipan cukai dan juga perolehan dan perbelanjaan. Bidang kuasa sebelum ini yang ada dari segi menstrukturkan ekonomi, itu bidang kuasa di bawah Unit Perancang Ekonomi yang sebelum ini berada di bawah Pak Goh semasa Pak Goh turut menjadi Perdana Menteri.
Jadi kalau dikatakan bagaimana kita nak merungkai dan memulihkan ekonomi, ini bukan tugas kementerian atau menteri kewangan semata-mata. Ini tugas bersama semua jemaah menteri yang ada. Kerana bidang kuasa mengenai reformasi pasaran buruh adalah yang berkaitan dengan Kementerian Ekonomi dan juga dengan Kementerian Sumber Manusia. Yang berkaitan dengan memastikan industri kita ini naik ke tahap yang lebih baik adalah tanggungjawab Menteri MITI contohnya. Untuk memastikan ada bidang-bidang baru yang boleh menjadi enjin pertumbuhan baru, itu termasuk bidang kuasa di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah NRECC, di bawah KKD dan yang lain-lain. Kerana sebenarnya bidang kuasa Menteri Kewangan adalah untuk menguruskan soal fiskal. Pandangan saya, Pak Goh, itulah silapnya sebelum ini. Kerana Perdana Menteri memusatkan semuanya kepada dia. Jadi dia tak sempat buat. Jadi sekarang ini dari segi pecahan kerjanya, sebahagian besar dari segi perancangan pelan ekonomi dan dasar sederhana dan jangka masa panjang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Kemudian pelaksanaan itu diusahakan bersama dengan kementerian-kementerian yang memang ada mandat dan tanggungjawab itu dan urusan dari segi tata kelola. Kerana Menteri Kewangan bertanggungjawab memastikan proses perolehan itu benar-benar telus. Sebab itu pandangan saya, tokoh yang paling baik untuk menjadi Menteri Kewangan ialah Perdana Menteri. Kerana siapa yang paling ada tanggungjawab paling besar untuk memastikan tata kelola perolehan untuk mengelakkan ubah manifesto seperti lah yang berlaku sebelum ini, seperti yang kita pernah tahu ada kawan-kawan jana wibawa di sebelah sana. Allah. Kalau contohnya Puan Yang di-Pertua, kalau contohnya Hebatlah Menteri. sama ada Senator Menteri MITI menjadi Menteri Kewangan. Kalau contohnya Yang Berhormat Kapit jadi Menteri Kewangan. Contohnya dari segi kuasa dan juga pengaruh politik kami dikira junior. Kalau ada yang cucuk sana, cucuk sini, akhirnya lobbynya itu akan tetap pergi kepada Perdana Menteri dan Pak Goh sedia maklum tentang ini. Benda ini saya pasti inilah yang berlaku sebelum ini. Jadi akhirnya apabila tugas untuk memulihkan ekonomi ini dari segi perancangan, pelaksanaan diagihkan kepada kementerian masing-masing dan dengarlah. Puan Yang di-Pertua dan rakyat tengok dia tanya soalan politik. Tak nak dengar. Bila kita bagi jawapan yang dia tak nak dengar kerana dia malu, dia buat bising. Jawapan panas Menteri. Baik, mantap. Dan saya nak Contradict tutup yourself. begini Puan Yang di-Pertua. Saya nak tutup begini. Dekat mana Pak Goh yang kata ekonomi tidak pulih? Ya. Saya nak tanya balik kepada Pak Goh. Semasa Pak Goh dan Perikatan Nasional jadi kerajaan 33 bulan, pernahkah ada 3 suku berturut-turut yang ada pertumbuhan ekonomi dari satu suku ke satu suku? Pernah ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak pernah ada. On record tak ada. Ini kali pertama sejak bertahun-tahun MOU yang banyak. kita menyaksikan bahawa pertumbuhan ekonomi negara dari satu suku ke satu suku berlaku dalam 3 suku berturut-turut yang tak pernah berlaku. Kemiskinan paling rendah, kenaikan gaji lebih tinggi daripada sebelum ini, pertumbuhan ekonomi, momentum baik, inflasi paling rendah. Jadi dekat bahagian mana Pak Goh yang kata bahawa rakyat tidak ada keyakinan, sedangkan kita lihat sedikit demi sedikit keyakinan itu telah pulih, termasuklah juga dengan kemasukan pelaburan-pelaburan. Kalau Pak Goh dan Perikatan Nasional tak yakin, tak apa. Tapi jangan salah gunakan dan menunggang nama rakyat dan pelabur-pelabur lain. Terima kasih. Mantap Menteri. Mantap Menteri. Kuala Selangor. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Mantap jawapan tadi. Ini soalan tambahan seterusnya. Soalan seterusnya Menteri. Ya.
Dalam komitmen Menteri Kewangan untuk menurunkan defisit fiskal ya untuk tahun depan 43 dan 5 tahun 3% KDNK, dan sementara itu berani membawa satu bajet ya yang mengembang, expansionary budget, bermaksud tidak kurang juga kita berbelanja. Persoalan yang menjadi khawatir adalah pada waktu yang sama ya, cabaran global, the global headwinds dengan izin juga satu yang mencabar. Contohnya dia geopolitical, peperangan Ukraine, Rusia, ya, sikit slowing down of China's economy, juga Gaza, Palestin. Apa yang mustahak, Menteri, yang nak saya tanya? Apakah langkah-langkah yang dapat memberikan rakyat mampu memantau pelaksanaan bajet 2024 ini, yang dulunya ada, tak silap saya, satu mekanisme laksana, idea semua membawa pantau laksana, satu data set ya, yang dibawa dalam bentuknya sama ada periodikal atau selanjar serta berterusan, supaya pelaksanaan bajet kali ini benar-benar dapat dipacu dengan kebertanggungjawab itu terus langsung dapat dipantau oleh rakyat. Terima kasih Menteri, tolong berikan pencerahan. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Kuala Selangor. Ringkaskan jawapan ya. Dia bergantung, Kuala Selangor, sebenarnya kesan dan limpahan daripada sesuatu perancangan ekonomi kerajaan. Contohnya belanjawan yang ditetapkan. Kesannya itu dirasai berbeza-beza mengikut peringkat dan kumpulan-kumpulan. Jadi kumpulan yang paling besar yang pada pandangan saya akan menjadi pemegang taruh stakeholders yang paling besar adalah rakyat biasa, keluarga biasa. Dan apabila kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi dan itu akan melibatkan bentuk-bentuk pindahan tunai kepada keluarga-keluarga, saya ingat kita tidak perlukan laporan pun kerana dari segi ketelusan maklumat, siapa yang dapat, berapa, itu akan dilaksanakan melalui padu. Setiap keluarga dan setiap rakyat boleh melihat sebenarnya berapa pendapatan dia, berapa tanggungan dia dan kenapa dia layak atau tidak layak, berapa bantuan dia dapat dan sebagainya. Itu bagi saya akan meliputi pemegang taruh yang paling besar dalam negara kita. Jadi dia boleh nampak sebenarnya perbezaan itu. Bagi pemegang taruh yang lain, termasuklah pelabur, pemain industri dan sebagainya, saya ingat angka-angka ekonomi yang kita tumpukan inilah yang juga akan menjadi petanda. Dan tumpuan di peringkat kerajaan ialah memastikan kita merakyatkan data-data ini. Sebab itu open dossier itu penting supaya rakyat mula bercakap dan menilai prestasi ekonomi. Bukan ambil saja, dia boleh tengok quarter on quarter macam mana, year on year, industri mana. Dan insya-Allah bila kita teruskan dengan lebih banyak penerbitan data-data, contohnya yang melibatkan statistik gaji dan upah, itu akan dapat dilihat terus bagaimana perancangan ekonomi itu dapat dirasa dan rakyat sendiri boleh membandingkan sama ada industrinya itu tumbuh dengan baik, gajinya naik dan sebagainya. Pandangan saya itu lebih baik dari segi pelaporan dan pemantauan dari berbeza dengan kalau kita duk banding dan duk lapor sama kita. Pemegang taruh yang paling besar ialah rakyat. Dan maka maklumat dan data dan kesan ini mestilah dirasakan oleh rakyat. Terima kasih. Terima kasih Kubang Pasu, terima kasih Puan Yang Pertua. Kementerian Ekonomi telah membangunkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun dikenali sebagai National Energy Transition Roadmap ataupun NETR yang diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Ogos 2023. Terdahulu, NETR Fasa 1 telah dilancarkan pada 27 Julai 2023 bagi memperkenalkan 10 projek dan inisiatif flagship berdasarkan 6 pemacu peralihan tenaga iaitu kecekapan tenaga, kedua, tenaga boleh baru, kemudian hidrogen, biotenaga, mobiliti hijau dan yang keenam, pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon ataupun CCUS. Selain itu, 5 pemboleh daya atau dengan izin enablers
Turut dikenal pasti iaitu pembiayaan, dasar dan kawal selia, modal insan, teknologi dan infrastruktur serta tadbir urus. Antara projek flagship yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta di bawah NETR Fahasa 1 bagi mencapai sasaran 70% tenaga diperbaharui menjelang 2050 adalah pertama, zon bersepadu tenaga boleh baru. Pembangunan mampan yang berskala besar merentasi rantaian nilai tenaga termasuk penjanaan, penyimpanan tenaga, pengurusan permintaan dan kecekapan tenaga. Sebuah zon TBB perintis akan diwujudkan merangkumi taman perindustrian, bandar sifar karbon, kawasan kediaman dan pusat data, dan kalau saya bagi perincian-perincian setiap satu, siapa yang terlibat dan sebagainya, dia akan ambil masa. Jadi kalau untuk rujukan, semua projek-projek dan juga peneraju ini telah pun terkandung di dalam dokumen NETR tadi. Contohnya, untuk zon bersepadu TBB ini akan dilaksanakan oleh Khazanah Nasional. Projek flagship, contoh projek flagship yang lain, yang contohnya solar terapung hydro hybrid ataupun dengan izin hybrid hydro floating solar, iaitu pembangunan solar terapung dengan potensi kapasiti keseluruhan 2,500 megawatt di empangan hydro TNB bagi penjanaan elektrik merangkap stor pensimpanan tenaga. Kemudian satu lagi projek rintis yang besar ialah solar kediaman yang akan diusahakan oleh Sime Darby Property, iaitu pembinaan 4.5 megawatt solar bumbung atau rooftop solar di kediaman di taman perumahan yang baru yang akan memberi peluang kepada pemilik rumah untuk menyewakan bumbung mereka untuk menjana pendapatan seperti yang kita telah sebut sebelum ini. Dan untuk ini sasarannya ialah dengan kapasiti sehingga 10 kilowatt bagi setiap rumah. Kemudian projek flagship yang seterusnya ialah sistem penstoran tenaga ataupun ESS. Pembangunan ESS berskala industri bagi mengatasi dengan izin masalah intermittency dan menjamin kestabilan pembekalan elektrik seiring sasaran peningkatan penjanaan elektrik daripada TBB. Dan contoh yang terakhir untuk Gebang Pasu ialah hidrogen. Dalam NETR flagship itu ada 3 projek bersepadu pengeluaran hidrogen hijau, terutamanya di Sarawak, sekaligus akan menjadikan Sarawak sebagai hub hidrogen hijau serantau. Dan komponen projek akan merangkumi pembinaan kilang pengeluaran di Kuching menjelang tahun 2025 untuk kegunaan domestik dan 2 kilang pengeluaran di Bintulu menjelang tahun 2027 untuk tujuan ekspor. Akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, NETR adalah strategi Malaysia dalam mendepani tren peralihan tenaga global yang sedang berkembang pesat. Selain meneroka peluang pembangunan ekonomi baru dan merancakkan peluang pelaburan, NETR juga merupakan iltizam bagi menjamin masa depan negara serta kesejahteraan rakyat melalui pengurusan peralihan tenaga secara adil, inklusif dan teratur. Terima kasih. Kubang Pasu. Terima kasih, Ahmad Menteri. Jawapan yang jelas, dan Ahmad Menteri juga telah menjawab soalan saya yang saya masuk dalam soalan tambahan in advance. Saya minta nyatakan stakeholders telah dimaklumkan. Cuma saya nak tanya, saya nak nyatakan bahawa adalah jelas kerajaan memberikan penekanan dan fokus bagi mentransformasi Malaysia dalam penggunaan tenaga terutamanya matlamat bagi mencapai pelepasan net zero greenhouse GHG pada tahun 2050. Tahniah. Dan setelah dilancarkan NTR ini pada Ogos lalu, saya nak tanya Menteri, apakah mungkin beberapa bulan saja, apakah kemajuan yang telah dicapai setakat ini? Dan saya juga ingin mohon bertanya kepada Menteri, kementerian mana yang akan menjadi peneraju dalam NTR ini?
Dan lagi satu yang Pak Menteri tadi yang Pak Menteri sebut stakeholders yang lain-lain itu. Saya juga nak tanya sebab Petronas ni nampaknya mereka bergerak in tandem dengan kerajaan dalam NTR ini kerana mereka telah mengambil inisiatif bagi menjayakan hasrat cita-cita mencapai net zero pelepasan greenhouse bagi tahun 2050. Sila nyatakan adakah Petronas juga menjadi salah sebuah stakeholder utama dalam NETR ini. Terima kasih. Terima kasih Kubang Pasu. Untuk menjawab beberapa yang ditimbulkan, mungkin saya boleh sebutkan dengan secara cepat stakeholders dan juga peneraju-peneraju, termasuklah soalan mengenai Petronas dan sebagainya kan. Peneraju-peneraju ini daripada 10 projek flagship itu, prosesnya ialah kita buka kepada seluruh negara untuk mereka mengemukakan projek-projek peralihan tenaga yang sedang diusahakan kerana kerajaan tidak mahu ia menjadi projek yang melibatkan peruntukan awam. Ia mestilah projek swasta. Daripada projek itu, itulah yang setelah disaring kita ada 10 projek flagship. Itu termasuklah prasarana sebenarnya juga terlibat, Khazanah Nasional, TMB, Sime Darby Property, apa nama ni, kita ada KPK Malakoff dan juga Petronas. Dari segi penerajunya adalah merentasi beberapa kementerian, tetapi keseluruhan pelaksanaan dan tata kelola NETR, Dasar Tenaga Negara dan juga kemajuan projek flagship ini akan dipantau di Majlis Tenaga Negara yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sekretariatnya di Kementerian Ekonomi. Mengenai kementerian-kementerian yang menjadi peneraju, itu sebenarnya bergantung kepada bidang dan juga projek ataupun pemboleh daya tertentu. Contohnya yang melibatkan pembiayaan itu terletak di bawah Kementerian Kewangan pun ada, Kementerian Ekonomi pun ada, MITI pun ada. Yang melibatkan penggubalan undang-undang itu berada di bawah NRCC. Yang melibatkan tata kelola dari segi kawal selia elektrik, kita sudah ada sama ada di bawah Suruhanjaya Tenaga ataupun di bawah SEDA. Dan akhir sekali mengenai kemajuan, sebahagian daripada projek ini Kubang Pasu sebenarnya memang telah pun melepasi feasibility. Dia sudah pun memasuki commercial agreement. Kalau kita lihat pengumuman NETR tempoh hari, dia melibatkan pengumuman pelaburan daripada pelabur-pelabur asing, melibatkan khazanah dan rakan kongsi mereka. Jadi sementara kemajuan projek ini akan dipantau di peringkat MTN, Majlis Tenaga Negara, tetapi ini adalah projek-projek komersial yang diusahakan baik oleh Petronas, baik oleh Khazanah, Sime Darby dan sebagainya. Dan saya pasti sebenarnya dengan izin Puan Yang di-Pertua, it is in their best commercial interest to get this done as soon as possible, kerana kita sedia maklum bahawa dari segi minat pelabur-pelabur dan juga pengurus dana, mereka selalunya akan membeli kaunter-kaunter yang menunjukkan prestasi tenaga boleh baru yang baik. Terima kasih Puan Ketua. Paya Besar. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya amat menyokong NETR, National Energy Transmission Roadmap ini. Cumanya saya ada sikit kegusaran Yang Berhormat Menteri yang memerlukan Yang Berhormat Menteri beri penjelasan yang berlanjut. Sebab saya faham natural gas akan menjadi base load pada tahun 2050. Pada kadar tahun ini kita berada pada 43%. Dan kita akan increase kepada 56% dengan mengurangkan coal daripada 18% kepada 1%. Isunya Yang Berhormat Menteri, walaupun natural gas dalam keadaan normal 25% lebih murah daripada coal, cumanya dari segi supply. Sebab saya lihat energi trilema ini bukan sahaja dari segi ekonomi, tapi bukan dari segi environmental, tapi dari segi energy security. Kita lihat pengalaman yang sedang berlaku di Jerman apabila Russia invade Ukraine, Jerman tukar balik kepada coal
Dan bagaimana Yang Berhormat nak buat 27 tahun yang kehadapan ini supaya kita dapat increase kita punya natural gas yang dihasilkan di negara kita. Sebab 2030 apabila kita reduce coal, kita gunakan natural gas yang sedia ada. Tetapi bila kita 2050, kita bergantung penuh kepada import. Dan Yang Berhormat Menteri, saya tak naklah pada 27 tahun yang akan datang, food crisis yang kita hadapi hari ini juga akan hadapi yang sama, energy crisis Ringkaskan pada masa soalan. hadapan. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Puan Yang Pertua. Terima kasih Pak Ya Besar. Kalaulah segala soalan dan juga perbahasan di Dewan ini bertumpu kepada masalah-masalah strategik negara seperti itu, saya ingat Malaysia akan jadi maju dengan lebih cepat. NETR digubal bukan semata-mata kerana soal perubahan iklim, bukan semata-mata soal GSG. Dia pada pandangan saya adalah lebih penting dari perspektif satunya yang dibawa oleh Pak Ya Besar tadi, satu lagi dari segi menarik minat pelabur-pelabur ke negara ini. Kerana kita tahu mana-mana negara yang tidak menunjukkan komitmen kepada ekonomi hijau, selalunya itu sukar menarik pelaburan. Jadi menaikkan profil negara itu cukup penting, tetapi yang mungkin tidak dibincangkan dengan terperinci di kalangan rakyat ialah sebenarnya kalau kita teruskan dengan trajektori penggunaan tenaga yang kita ada, kita mungkin berhadapan dengan masalah dari segi keterjaminan tenaga dalam tempoh 10-15 tahun akan datang. Kerana gas asli seperti yang disebut oleh Pak Ya Besar tadi, dia tidak akan ada selama-lamanya. Kalau kita tidak berhati-hati dan Malaysia berterusan menggunakan penjanaan tenaga pada reserve capacity yang tinggi dan juga menggunakan gas asli, itu boleh menyebabkan keadaan mungkin 10-15 tahun daripada sekarang kita mula mengimport gas asli. Bila kita mula mengimport gas asli, maka dia bukan saja soal wang, dia soal kedaulatan negara kita. Kerana bila kita bergantung kepada tenaga daripada negara lain, ia di luar kawalan kita. Jadi sebab itu, sasaran yang diletakkan di dalam NETR, walaupun seperti yang disebut oleh Pak Ya Besar tadi, masih lagi bergantung kepada gas asli, kita juga berpandangan bahawa kalau kita meletakkan sasaran yang cukup tinggi dan memberi tumpuan dalam tempoh 10-15 tahun ini untuk menaikkan teknologi dan juga kapasiti tenaga boleh baru kita, dan selalunya dia bukan dengan izin Puan Yang di-Pertua, bukan straight line dengan teknologi dan juga pelaburan, kapasiti itu boleh menjadi dengan lebih cepat, tetapi ia tidak boleh diuruskan semata-mata dari soal penjanaan tenaga. Ia juga perlu diuruskan dari soal kecekapan tenaga, ia juga dari segi industri kita supaya kita beralih daripada industri yang terlalu intensif tenaga, kerana kalau tidak, walaupun saya yakin kita akan terus menguruskan penggunaan gas asli kita, kalau tidak kita akan terus berdepan dengan masalah-masalah ini 10-20 tahun akan datang. Dan itu juga akhir sekali Puan Yang di-Pertua, kenapa kalau orang tanya, Miti tak ada kat sini, ramai rakyat di luar selalu tanya, kenapa kerajaan dari satu pentadbiran ke satu pentadbiran terlalu nampak fokus kepada soal electric vehicle, EV. Dia bukan soal untuk orang kaya semata-mata, kerana kita perlu mengurangkan penggunaan tenaga fosil kita, kerana kita akan sampai ke satu peringkat yang kita perlu import. Jadi kita perlu percepatkan peralihan kepada tenaga yang beralih kepada elektrik, kerana paling kurang penjanaan elektrik boleh ada sumber daripada TBB ataupun sumber-sumber baru seperti hidrogen. Jadi strategi-strategi inilah walaupun tempohnya panjang, tapi tempoh 10 tahun ini cukup penting untuk meletakkan kita di landasan yang baik ke arah peralihan tenaga untuk mengelakkan the energy trilemma seperti yang disebut oleh Pak Ya Besar tadi. Terima kasih Puan Ketua.